Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni aku nak buat homemade pizza. Okay, dough dia menggunakan 5 bahan saja. Mudah je nak buat dough dia. Tapi sebelum tu, enjoy teaser ni dulu. Hi guys, jom kongsi rezeki. Jangan lupa subscribe. Okay, 5 bahan mudah yang kita perlukan adalah 1 kg tepung gandum, 5 sudu margarin pelangi, 1 paket ataupun 11 gram instant yeast, tak kira lah jenama apa pun boleh, 1 cawan gula pasir dan juga air suam secukupnya. Okey, cara-cara nak buat dia pun sangat-sangat mudah, tak perlu nak uli lebih-lebih sangat. Okey, mula kita masukkan instant yeast. Okey, macam kat tempat aku tak ada jenama Maori Pan, so aku gunakan jenama Moi ni. Tapi kalau selalu biasanya aku akan buat apa-apa pakai jenama Maori Pan tu. Tapi dah tak ada, aku ambil je lah jenama Moi ni. Okey, masukkan dekat dalam 2 cawan air suam. Nak bagi dia kembang, nak bagi dia aktif yeast tu. Jadi kita masukkan dalam air suam. Okey, lepas tu kita masukkan 1 cawan gula dalam air suam yang kita dah letak yeast tadi. Okey, lepas tu kita biarkan dalam 15 minit supaya instant yeast tadi tu mengembang dan aktif. Jadi nanti bila kita masuk dekat dalam dough kita tu, dough kita jadi kembang lah 2 kali ganda atau 3 kali ganda. Okay, sediakan bekas bertutup dan kita tuangkan tepung gandum dalam bekas yang mudah ditutup lah. Macam aku pakai je Tupperware ni. Jadi senang, tak payah nak ambil kain basah ke apa ke. Terus je tutup. Jadinya dia pun senang je nak mengembang. Okey, lepas tu kita agak-agak dalam 5 sudu margarin. Lepas tu kita nak gaulkan dia dengan kita punya tepung. Jadi tekstur dia akan jadi macam sebut roti. Okey, agak-agak je. Kalau korang rajin, korang boleh lah ambil sudu dan sukat. Lepas tu jangan terlebih pula margarin. Nanti kita punya dough tu akan jadi lembek dan berwarna kuning. Jadinya ikut resepi betul-betul. Kalau 5 sudu lah. Macam aku dah biasa buat, jadinya aku tak payah nak pergi ambil sudu. Jadi kalau korang yang betul-betul takut sangat derhaka dengan resepi, ambil je lah sudu makan pun boleh. Dan jadi tekstur dia akan seperti sebut roti. Macam tu je, gaul. Okay, lepas kita dah berpuas hati dengan tekstur tepung kita tu, kita masukkan cecair instant yeast yang kita dah kembangkan tadi. Kita keruklah gula dekat bawah tu kan. Jadinya kita pun gaulkanlah dalam adunan tepung kita yang dah jadi macam sebut roti tadi. Okey, lepas tu saat ni kita kena perhatikan kalau dia macam keras sangat, ada banyak tepung yang belum lagi tersalut dengan dough kita tu, kita kena masukkan air suam time to time lah. Lepas tu tapi kita kena tengok jugalah, jangan banyak sangat tapi jangan kurang sangat. Kalau lembek-lembek sikit pun tak apa. Lagi lembek dia lagi gebu. Tapi janganlah lembek sangat sampai cair, sampai tak boleh nak uli. Dia lembek tapi masih boleh diuli. Okey, kalau macam ni dough kita masih jauh lagi perjalanannya. Masih keras lagi, masih banyak lagi tepung yang berbaki tu. Jadi kita masukkan air suam. Kita masukkan lagi air suam time to time, sedikit demi sedikit. Jangan terus masuk banyak je, nanti dia akan jadi lembik. Okey, masukkan sedikit demi sedikit dan continuously menguli. Tapi dia tak perlukan tenaga menguli yang banyak sangat, dia biasa-biasa je. So siapa yang pernah tengok video aku sebelum ni yang homemade roti tu, lebih kurang macam ni lah. Tapi yang tu dia ada susu apa semua, tu tahan lah. Kalau macam homemade pizza ni
Lepas buat je korang kena terus makan. Time panas-panas tu lah yang saat terbaik untuk korang makan. Kalau macam roti tu boleh simpan lagi untuk next day, 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Kalau macam ni nama pun homemade kan, nak terus makan. Jadinya bahan dia mudah je, mudah dan senang nak buat. Dan boleh buat dengan anak-anak ke, adik-adik ke. Kalau cikgu sekolah boleh buat dengan murid. Tapi rules dia tak boleh simpan. Lepas dah buat kena terus makan. Tak boleh simpan untuk besok lah. Kalau simpan untuk besok dia dah jadi keras kejung. Okay, macam ni aku rasa dah rasa macam ni. Ni lah tekstur terbaik dia. Nampak tu. Ni lah tekstur yang terbaik yang kita nak. Nampak tu. Walaupun dia lembek tapi dia tak terlampau cair sangat. Okay. Kita bersihkan tangan kita. Lepas tu kita dah boleh tutup. Kita dah boleh tutup adunan ni. Sebab tu tujuannya aku pakai Tupperware yang macam ni. Dia dah siap dengan penutup. So korang tak payah nak cari plastik ke, tak payah nak cari kain ke apa ke untuk tutup. Ambil je dia punya penutup tu dan terus tutup. Okay, kemudian kita rehatkan dough tu selama 1 jam. Dan macam ni lah dia dah mengembang. Rehatkan sejam untuk dia mengembang. Okay, kita sediakan kita punya working table ataupun tempat untuk kita menguli. Okay, kita ambil tepung dan taburkan dekat working table kita supaya dough tadi tu tak melekat dan senang nak dikerjakan. Macam tu lah. Sikit je tapi aku macam dah terletak banyak. Tapi sebenarnya kalau korang letak sikit je pun dah okey dah. Macam aku ni dia banyak lebih, jadinya membazir. Membazir tu lah perempuan ni. Okay, lepas tu kita letakkan dough yang dah kembang tadi tu dekat atas kita punya tepung. Okay, macam aku cakap tadi, dia tak payah nak uli beria pun. Korang tekan-tekan manja je pun dah jadi dah. Manja-manja je, nice je kan. Okay, yang ni kita salutkan dia dengan tepung sikit supaya dia tak melekat. Dan kita akan potongkan dia kepada beberapa bahagian lah. Okay, mula-mula kita potong 2. Okay, kita potong kepada 2 bahagian. Lepas tu dalam 2 bahagian tu ambil 1 bahagian, kita akan potong lagi menjadi bahagian-bahagian yang kecil. Okay, jadinya dapatlah banyak pizza. So yang ni aku nak buat mini pizza, yang bahagian yang ni. Jadinya akan potong dalam 6 atau 8 lagi bahagian lah. So yang ni kita potong 2. Saya menjadikan dia kecil. Okay, lepas tu kita potong lagi kepada 2 bahagian lagi. Okay, jadi yang ni akan jadi kita punya base mini pizza lah. Okay, kalau yang pizza yang besar tu aku pakai 1 bahagian besar tu potong 4 saja. Tu je. Yang ni sebabnya ada budak-budak kat rumah ni request untuk buat mini pizza, jadi kita potongkan kepada bahagian yang kecil-kecil. Jadi diorang pun senang lah nak buat pizza kan. Macam ni lah aktiviti lepas raya kita mempizza dekat rumah. Sementara belum start kerja lagi kan. Kita manfaatkan masa terluang kita dengan anak-anak buah, dengan anak-anak untuk buat pizza. Okay, lebih kurang macam tu. Tak payah bulat sangat pun tak apa, sebabnya kita bukan profesional kan. Kalau profesional tu yelah boleh buat bulat. Okay, kita canaikan dia jadi nipis. Ikutlah nak tebal ke nak nipis ke.
Ikut suka masing-masing, ikut selera masing-masing. Okey. Siap, kita sapukan loyang pembakar kita dengan margarin supaya lepas bakar nanti dia tak melekat dengan loyang. Itulah dia tips dia. Ataupun korang boleh pakai baking paper. Sebab aku tak sempat nak beli baking paper. Baking paper dah habis, jadinya pakai margarin je lah. So cucuk-cucukkan dough base pizza kita. Cucuk-cucukkan sebab biar dia ada ruang udara bila kita nak masak nanti, dia tak jadi kembung kat dalam. Okey, lepas tu yang ni yang aku buat lah. Kita nak buat decoration sikit. So cucuk sikit supaya nanti bila kita masak dia tak mengembung. Okey, banyak cucuk pun boleh, sikit cucuk pun boleh, asalkan cucuk. Okey, letakkan paste tomato sauce. Okey, tomato dice ke apa-apa ke. Macam aku guna Prego yang orang buat spaghetti tu. Jadinya sebab tu je yang ada kat kedai. Kalau korang dapat tomato puree tu lagi sedap lah. Tapi yang ni sebab dia adalah campuran kepada spaghetti mix, jadinya dia kurang sikit. Tapi kalau dapat yang pure puree tu lagi sedap. So lepas cuti raya ni, diorang pun belum restock lagi barang-barang, jadi kita pakai je lah apa yang ada. Kan? Dah macam tu. Lepas tu kita dekor lah. Kita letak yang ni, aku letak sausage. Okay. Lepas tu yang part segitu aku buat preserve black pepper chicken. Yang ni sausage biasa je, tak ada apa-apa. Satu pedas, satu tak pedas. Nampak tu. So dough yang sekilo kita buat tadi, aku dapat 8 pieces mini pizza dan 3 pieces pizza yang besar. Okay, yang ni yang part segi ni aku letak bawang Holland dengan black pepper chicken. Kita guna apa yang ada je. Nama pun homemade. So nanti bila korang nak buat, korang boleh lah letak pepperoni ke, mixed veggie ke, chili benggala ke, apa-apa saja. Nenas, nenas pun sedap. Lele dia. Itulah buat time sekarang ni, barang pun tak berapa ada, jadi kita buat je lah preserve apa yang ada kan. Tapi yang ni pun sedap juga. Satu chicken, satu sausage. Okay, lepas tu kita taburkan parmesan cheese dekat atas dia as a flavor. Okay, kita letak parmesan cheese. Tapi aku tak suka parmesan cheese banyak sangat sebab nanti dia bila dia hangit dia jadi kerak. Tak aku suka sangat. Tapi as a flavor dia kena ada juga. Flavor cheese tu kan. Okay, lepas tu kita parutkan mozzarella cheese. Mozzarella cheese ni dia just untuk bagi spring effect tu. Dia ada rasa cheese juga, tapi dia punya cheese tu tak strong sangat. Jadi efek tarik yang macam kat pizza tu adalah. Main budak-budak kan dia orang fokus yang tu je. Tarik cheese. Itulah yang dia nak. Maksud nak pizza yang tarik panjang. Yelah. Jadinya lagi banyak mozzarella, lagi banyak boleh tarik. Lagi panjang boleh tarik. Okay, lepas tu kita bakar suhu 200 Celsius selama 20 minit. Inilah dia hasilnya. Pizza homemade is done. Nampak? Dapat 8, 9, 10, 11 biji pizza dengan kos tak sampai RM50. Boleh buat sendiri kat rumah. Okay, korang kalau nak lebih lagi video masakan, boleh klik mana-mana
yang ada dekat skrin ni. Terima kasih.